Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar UTHM dari kursus falsafah ingin membentangkan tajuk perspektif amalan kerohanian digital dalam kalangan masyarakat. Ini adalah antara ahli-ahli kumpulan kami iaitu kumpulan 1. Aktiviti kerohanian tidak terkecuali dalam mengalami transformasi ke arah revolusi era digital secara andragogi dan juga pedagogi. Pelaksanaan aktiviti digital ini telah lama dipraktikkan di negara-negara maju kerana dipercayai banyak memberi pelbagai manfaat dan kebaikan. Kebanyakan agama di Malaysia tiada pilihan lain selain mengadakan aktiviti kerohanian secara maya bagi memastikan ilmu pengajaran dapat disampaikan dengan sebaik mungkin tanpa sebarang penangguhan menggunakan sistem secara digital seperti Google Meet dan juga Zoom Meeting. Segala aktiviti masyarakat telah terhad serta pergerakan juga menjadi sangat terbatas kekurang daripada penularan wabak tersebut. Justru itu, tidak terkecuali juga aktiviti keagamaan dan aktiviti kerohanian masyarakat. Kajian ini dijalankan bagi mengkaji konsep dan pengetahuan masyarakat terutamanya mahasiswa UTHM tentang amalan kerohanian digital. Pernyataan masalah. Apakah masalah-masalah utama yang dihadapi berkaitan amalan kerohanian digital dalam kalangan mahasiswa? Siapakah mahasiswa yang terlibat dan apakah peranan mereka? Sejauh manakah kesan amalan kerohanian digital ini kepada mahasiswa? Bagaimanakah penerimaan mahasiswa tentang amalan kerohanian secara digital ini? Dan akhir sekali, bagaimanakah cara untuk meningkatkan amalan kerohanian digital dalam kalangan mahasiswa? Objektif kajian. Mengenal pasti masalah utama yang dihadapi berkaitan amalan kerohanian digital dalam kalangan mahasiswa. Mengenal pasti mahasiswa yang terlibat dan apakah peranan mereka. Mengetahui kesan amalan kerohanian digital ini kepada mahasiswa. Mengenal pasti penerimaan mahasiswa tentang amalan kerohanian secara digital ini. Mengenal pasti cara untuk meningkatkan amalan kerohanian digital dalam kalangan mahasiswa. Kajian literatur atau dikenali sebagai sorotan kajian. Sorotan kajian adalah pernyataan atau fakta yang kebiasaannya dilakukan sebelum sesuatu kajian dijalankan. Antara aspek utama yang diutarakan dari segi penerangan konsep, definisi tema kajian dan juga dapatan kajian lepas. Konsep kajian. Kajian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengenal pasti cabaran yang dihadapi ketika melakukan amalan kerohanian digital serta konsep pemahaman tentang amalan ini. Definisi kerohanian digital. Kerohanian atau rohani dalam maksud terhad merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan roh. Manakala dalam maksud yang lebih luas membawa maksud semangat intrinsik yang dipunyai oleh segala jirim di dunia. Manakala digital bermaksud komponen beroperasi dengan menggunakan angka atau aksara. Secara umumnya, konsep kerohanian digital bermaksud melakukan amalan keagamaan secara atas talian atau menggunakan peranti. Kerohanian digital di Eropah. Menurut Heidi A. Campbell, dalam tahun-tahun kebelakangan ini, berkuasa dari internet atau bentuk teknologi lain telah menjadi popular. Kuasa dari teknologi digalakkan oleh banyak pemimpin agama. Ia juga dipanggil sabat digital, merujuk kepada amalan Kristian dan Yahudi di mana satu hari seminggu diketepikan sebagai suci. Kaedah amalan kerohanian secara digital. Dengan kemajuan teknologi masa kini, terdapat pelbagai cara para penganut agama melakukan aktiviti kerohanian untuk diri mereka dan masyarakat di sosial media dan laman-laman penstreaman video. Platform seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom dan Cisco Webex mula digunakan secara meluas. Selamat sejahtera semua. Nama saya Morgana Shalini Linggam, nombor matrik CN210209 dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Saya merupakan salah seorang presenter dari kumpulan 1. Saya ingin membentang bab 3 iaitu metodologi kajian. Dalam bab ini, pengaji perlu menjelaskan secara terperinci kaedah dan pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif kajian ini. Dalam bab ini juga, setiap penerangan yang diusulkan adalah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pengaji. Objektif kajian dalam bab ini merangkumi reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, lokasi kajian, instrumen kajian serta proses pengumpulan dan penganalisan data. Dengan adanya kaedah-kaedah ini, kajian dapat dilakukan dengan mudah dan terbukti. Kajian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Justru, pengaji berhasil merekodkan data-data yang penting bagi memastikan objektif kajian dapat dicapai dan terlaksana dengan jayanya. Oleh itu, setiap kaedah yang digunakan dalam kajian ini amatlah dititik beratkan oleh pengaji agar dapat mencapai setiap objektif yang telah ditetapkan. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah berbentuk kajian kuantitatif. Sampel kajian ialah jumlah keseluruhan responden dalam memberikan maklum balas terhadap penyelidikan seramai 100 orang. Tambahan pula, kriteria responden terdiri daripada perempuan dan lelaki. Pengaji memilih responden dalam kalangan pelajar UTHM. Instrumen kajian menggunakan kaedah soal selidih melalui Google Form dan diedarkan secara atas talian di media sosial seperti WhatsApp. Data dan analisis hasil dapatan diperoleh daripada kajian borang soal selidih yang diedarkan kepada beberapa pelajar Universiti Tun Usin Out Malaysia. Analisis dilakukan berdasarkan hasil dapatan dan borang soal selidih yang telah diedarkan secara atas talian dalam bentuk Google Form kepada responden. Keseluruhan data diperolehi dalam bentuk jadual, cartabai dan cartabar yang mengandungi keterapan dan peratus. Kajian ini mempunyai 4 bahagian, iaitu bahagian A, B, C dan D.
saya membentangkan tentang bab 4 iaitu dapatan kajian. Pengenalan bagi bab 4 adalah pertama, dalam dapatan kajian yang telah dijalankan, bahagian ini membincangkan analisis data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah diperoleh daripada soal CLD yang telah diisi oleh responden. Kedua adalah data yang dikumpulkan akan diproses untuk mendapatkan statistik seperti nilai peratusan, min purata dan taburan kekerapan serta pernyataan keseluruhan bagi setiap bahagian. Ketiga adalah dapatan kajian dibagikan kepada 4 bahagian iaitu bahagian A, demokrasi responden, bahagian B tentang cabaran aktiviti kerohanian digital, bahagian C tentang konsep amalan kerohanian digital dan bahagian D tentang tujuan amalan kerohanian digital dan cadangan penambahbaikan. Hasil kajian mengenai demografi atau latar belakang responden diambil melalui data yang diperoleh daripada borang soal CLD di bahagian A dan telah dianalisis berdasarkan jantina, umur, kaum, tahap pendidikan, fakulti dan tahun pengajian setiap responden. Cara tapai menunjukkan pecahan jumlah antara responden perempuan dan responden lelaki. Berdasarkan cara tapai serta bilangan responden yang diisi soal CLD, seramai 100 responden telah memberikan maklum balas terhadap borang soal CLD yang diedarkan secara atas talian. Seterusnya, berdasarkan graf, seramai 100 responden telah memberi maklum balas kepada 5 soalan daripada bahagian B tentang cabaran aktiviti kerohanian digital. Kesimpulannya daripada dapatan kajian bahagian B adalah responden menyatakan era kecanggihan teknologi maklumat dan komunikasi ICT mendedahkan satu cabaran getir bagi aktiviti kerohanian era digital ini. Bara melihatkan aktiviti kerohanian sebagai bersifat mundur dan menafsirkan pemodenan. Semua pihak haruslah punya pendirian tegas dalam agenda menyusuri arus perdana kemajuan ICT dunia. Selain itu, berdasarkan graf, seramai 100 responden telah memberi maklum balas kepada 5 soalan daripada bahagian C tentang konsep amalan kerohanian digital. Kesimpulan daripada dapatan kajian bahagian C adalah responden menyatakan amalan kerohanian selalu dikaitkan dengan perasaan dalam manusia yang melibatkan emosi kendiri dan penaklukan strategik. Kesucian rohani membawa maksud keadaan mental yang logik dan mementingkan kebaikan manusia sejagat dan barulah kebaikan individu itu sendiri. Konsep amalan kerohanian, setiap individu merupakan penentu moral sosial masyarakat itu dan penetapan undang-undang. Di samping itu, berdasarkan graf, seramai 100 responden telah memberi maklum balas kepada 5 soalan daripada bahagian D tentang tujuan amalan kerohanian digital dan cadangan penambahbaikan. Kesimpulan daripada dapatan kajian bahagian D adalah responden menyatakan menyingkap perbincangan mengenai dapatan kajian ini, maka dapat disimpulkan bahawa penerapan amalan kerohanian secara mempunyai kaitan yang positif dan juga negatif kerana signifikan dengan kebimbangan bahasa. Amalan kerohanian memberi kesan dalam menangani masalah kebimbangan bahasa yang dialami oleh kalangan masyarakat. Penghayatan agama merupakan satu unsur yang sangat penting dalam mempengaruhi kualiti peribadi seseorang pelajar Muslim dalam usaha melahirkan pelajar yang cemerlang sasiah atau peribadi dan keseimbang dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi. Akhirnya, cadangan pandangan penambahbaikan bab 4 dalam mengamalkan amalan kerohanian digital. Pertama, platform digital yang digunakan mesti memudahkan pengguna untuk melakukan aktiviti kerohanian. Kedua, meningkatkan kefahaman tentang kerohanian dengan lebih baik. Ketiga, pastikan capaian internet dalam keadaan yang baik sebelum memulakan aktiviti kerohanian digital. Keempat, perlu merujuk kepada sumber yang sahih terlebih dahulu sebelum sampaikan kepada masyarakat. Kelima, memastikan perkataan yang digunakan dapat menarik minat dan sopan. Pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Bahagian terakhir adalah kesimpulan dan cadangan. Secara kesimpulan, majoriti masyarakat rindu zaman pra-COVID-19 kerana dapat menjalankan tugas harian serta menjalankan amalan keharmonian dan keagamaan dengan aman, damai. Objektif kajian ini telah tercapai dengan mengenal pasti masalah utama yang dihadapi berkaitan amalan kerohanian digital dalam kalangan mahasiswa dan juga mengetahui kesan amalan kerohanian digital ini kepada mahasiswa. Melalui kajian ini, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa, antaranya ialah penerimaan mahasiswa terhadap amalan kerohanian secara digital. Seterusnya, aktiviti kerohanian banyak dilakukan secara digital atau maya untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Antara cara yang dilaksanakan adalah diadakan sambutan perayaan secara digital atau maya. Mereka yang terlibat sahaja perlu hadir ke tempat upacara tersebut. Maka, aktiviti kerohanian digital sedikit sebanyak dapat mengawal penularan wabak tanpa masyarakat perlu bersesak-sesak dan risau. Akhirnya, wabak COVID-19 masih belum lagi lupus di muka bumi. Kita harus menjaga diri sendiri dan serta berdoa agar wabak COVID-19 akan hilang. Slide seterusnya adalah cadangan kajian. Di sini, pengaji menyenaraikan beberapa cadangan. Pertamanya adalah memperluaskan kajian tentang amalan kerohanian digital. Kajian ini mencadangkan untuk melakukan kajian tentang amalan kerohanian digital secara atas talian seperti konsep, tahan, pemahaman, cabaran serta faedah amalan kerohanian digital. Hal ini kerana topik atau isu berkenaan kerohanian digital masih lagi baru dalam kalangan masyarakat. Ini bermaksud masyarakat umumnya tidak memahami atau mengetahui tentang amalan kerohanian digital. Cadangan keduanya pula memperbanyakkan responden kajian serta tidak menetapkan had maksimum respon. Hal ini kerana bagi mendapatkan peratusan yang lebih mendekat dengan kadar jumlah kependudukan di Malaysia, ia juga akan memudahkan dalam mengira nisbah anggaran bagi menunjukkan keadaan sebenar tahap pemahaman tentang konsep kerohanian digital.
Cadangan seterusnya ialah memberi pendedahan kepada setiap lapisan masyarakat tentang amalan kerohanian digital. Umumnya, pada zaman yang serba moden lagi canggih ini, segala maklumat dapat disebarkan melalui atas talian. Justru itu, pihak berwajib perlulah memberikan pendedahan tentang amalan kerohanian digital kepada setiap lapisan masyarakat. Cadangan keempat pula, pihak berkuasa perlu mewajibkan aktiviti kerohanian pada tahap permulaan seperti di sekolah rendah atau di sekolah menengah. Pihak institusi pendidikan juga perlu memainkan peranan dalam menyebarkan pengetahuan tentang amalan kerohanian digital. Tahap permulaan perlu diperkenalkan kepada peringkat kanak-kanak, terutamanya untuk memupuk minat. Selain itu, cadangan kelima, mempamerkan iklan-iklan amalan kerohanian digital dalam media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. Iklan-iklan serta maklumat yang berkaitan amalan kerohanian digital juga perlu dipamerkan di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. Pengiklanan tersebut secara kreatif dan inovatif. Cadangan keenam pula, melantik individu atau organisasi yang terlibat dalam mengendalikan amalan kerohanian digital. Dalam keagamaan, terdapat ketua atau pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikannya. Rentetan itu, pihak organisasi perlulah melantik individu yang bertauliah bagi mengendalikan amalan kerohanian serta bimbingan dan tunjuk ajar. Cadangan terakhir pula menunjukkan minat dan juga melibatkan diri dalam aktiviti kerohanian digital sebagai pelajar UTHM. Tambahan pula, sebagai mahasiswa UTHM, pelajar perlulah menunjukkan minat dengan melibatkan diri dalam aktiviti amalan kerohanian digital yang dianjurkan secara atas talian. Itu sahaja dari kumpulan saya. Sekian, terima kasih.